Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'd. Tuan Nazir yang mulia, Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah, marilah sama-sama kita bermula dengan memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat serta salamnya pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, satu ketika pernah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertengkar dengan kawan-kawan dia, tuan-tuan yang mulia. Maka dalam pertengkaran itu Sayyidina Abu Bakar berada di pada pihak orang yang mengalah. Sayyidina Abu Bakar bila bertengkar dengan sahabat-sahabat, pergaduhanlah, pergaduhan mulut je. Dia senantiasa berada di tempat orang yang mengalah, tuan-tuan yang mulia. Kadang-kadang pernah juga bertengkar dengan Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar pernah meninggikan suara dia. Turun juga ayat, tuan-tuan yang mulia, untuk mendamaikan mereka. Dan begitu juga Sayyidina Abu Bakar ketika itu turun juga beberapa ayat, tuan-tuan yang mulia. Di antara ayatnya yang kita akan baca ni di dalam surah Asy-Syura. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, membentangkan rezeki, meluaskan rezeki kepada hambanya, la baghaw fil ardi, sungguh mereka akan melampau di atas permukaan bumi ini. Bagha ni kalau kita tengok makna asal dia, tuan-tuan yang mulia, bagha makna dia derhaka. Dia akan menderhaka Allah Subhanahu wa taala. Kalau berapa nak, Allah bagi. Berapa dia nak, Allah Taala bagi. La baghaw, kata Allah Taala. Maka Allah Taala tak bagi berapa yang kita nak. Kita nak berapa ratus ribu sebulan, dapat. Kita nak berapa bilion satu bulan, dapat. Apa yang kita nak, dapat. Kata Allah Ta'ala, la baghaw, mereka akan menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menentukan kadarnya menurut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberi kadar. Maknanya, tuan-tuan yang mulia, kita berapa banyak pun kita boleh nak cari. Tapi yang dapat ni bukan menurut apa yang kita nak, menurut yang Allah Subhanahu wa taala nak, tuan-tuan yang mulia. Ini yang wajib kita yakin, dan ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan yang mulia. Kita apapun kita boleh buat, usaha apapun kita boleh rancangkan, tuan-tuan yang mulia. Tapi yang kita dapat ni bukan menurut apa yang kita nak. Tapi menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, tuan-tuan yang mulia, kita perlu ada kesabaran. Apa yang kita dapat ni selepas kita berikhtiar, tuan-tuan yang mulia, itulah yang
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya berpuas hati dan kita hendaknya tuan-tuan yang mulia yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itulah sesuatu yang sangat baik dan bermanfaat kepada kita tuan-tuan yang mulia. Maka tuan-tuan yang mulia dalam hal ini kita perlu percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang kita dapat itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kita minta kan. Kita minta, kita usaha berapa yang Allah Taala bagi itulah sesuatu yang sangat baik dan manfaat dalam hidup kita tuan-tuan yang mulia. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat dengan keadaan kehidupan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang kita ni macam mana seharusnya kita hidup, yang kita ni macam mana, sejauh mana kita Allah Subhanahu wa taala boleh bagi kita kejayaan setakat mana, kita tak sama. Yang Maha mengetahui, khabirum basir, bukan kita tuan-tuan yang mulia. Kita sebenarnya tidak berapa kita mengetahui diri kita. Kerana kita ni produk Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqul alam. Kita ni makhluk Allah. Yang mengenal kita adalah Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan yang mulia. Maka Allah yang akan bela kita tuan-tuan yang mulia, Allah yang memberi rezeki kepada kita tuan-tuan yang mulia menurut Allah, bukan menurut kita tuan-tuan yang mulia. Kalau Allah nak bagi menurut kita, la bagau kata Allah Taala, habislah kata Allah Taala. Meletup. Semua mereka akan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok keadaan ini pun macam mana tuan-tuan yang mulia. Keadaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita, hidup kita tuan-tuan yang mulia, pun masih lagi makhluk ni derhaka kepada Allah. Masih lagi makhluk ni tuan-tuan yang mulia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dialah yang telah menurunkan hujan itu. Kenapa dikaitkan dengan hujan ni? Karena kita dapat rezeki ni melalui hujan. Macam mana hujan, macam itulah rezeki kita. Kalau hujan okey, okey rezeki kita. Kalau hujan tak okey lah rezeki kita. Kalau hujan terlalu lebat, tak okey juga tu. Banjir sini, banjir situ, tak okey lah tu. Hujan okey rezeki kita. Kata Allah Ta'ala, dialah yang menurunkan hujan ini. Maka mana-mana nak turun hujan ni, tuan-tuan yang mulia. Situlah yang mudah rezeki manusia. Tempat-tempat yang tak bagus hujan, tentu cuaca tak bagus. Tentu tanah tak subur. Tentu penghasilan ini terbentut tuan-tuan yang mulia. Maka kuranglah rezeki mereka tuan-tuan yang mulia. Dia yang mengatur hujan ni. Mim ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa. Qanatu ni makna dia berputus asa tuan-tuan yang mulia. Setelah mereka berputus asa, ada tempat-tempat yang dimatikan tanahnya oleh, buminya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghalang hujan. Dengan menidakkan hujan ini tuan-tuan yang mulia. Sehingga mereka berputus asa, rasa-rasanya tak ada hujan dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga hujan pada tempat-tempat yang lama tak turun hujan. Wa yanshuru rahmatah, dan dialah yang telah meratakan rahmatnya, menyebarkan. Yanshuru ni nasyara, yanshuru menyebarkan. Dialah yang menyebarkan rahmat tadi melalui hujan-hujan yang diturunkan ini. Wa huwal waliyul hamid, dan dialah yang memberi maha pelindung, lagi maha terpuji tuan-tuan yang mulia. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim
idza yasha'u qadir. Dan di antara tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, khalqus samawati wal ard. Kita nampak tengok pada ciptaan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada pengaturan rezeki je tuan-tuan yang mulia. Bukan pada memberi kadar rezeki je. Tetapi pada ciptaan langit dan bumi, di situ pun ada nampak kadar tuan-tuan yang mulia. Ada nampak had-had dia. Penentuan-penentuan dia. Allah Subhanahu wa taala dah buat semua ini tuan-tuan yang mulia dengan ukuran-ukuran tertentu. Kita tengok manusia. Manusia tuan-tuan yang mulia. Dulu besar. Sekarang kecil-kecil tuan-tuan yang mulia. Sampai satu zaman nanti berapa kecil kita pun tak tahu. Yang jelas kalau yang kecil sekarang tentu bertambah kecil lah. Yang besar pun bertambah kecil. Yang kecil lagi lah bertambah kecil. Kita tengok tuan-tuan yang mulia. Makhluk-makhluk yang lain. Seperti binatang. Allah Subhanahu wa taala buat kadar dia. Buat saiz dia. Allah Ta'ala bentukkan ini semua. Bukan jadi sendiri tuan-tuan yang mulia. Ini semua kehebatan. Keagungan Allah Subhanahu wa taala pada ciptaan langit dan bumi. Apa yang ada di laut, di darat, di langit dan di bumi ini tuan-tuan yang mulia. Wa basa fihima min dabbah. Dan pada penyebaran mereka daripada binatang-binatang ternak ni fihima, dalam keduanya, langit dan bumi ini. Macam mana Allah Subhanahu wa taala mengembangkan mereka. Berkembang biak ni semuanya. Makhluk-makhluk yang hidup ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in hayyin minal ma'. Semua yang hidup ni Allah Taala jadikan daripada air. Yang hidup ni tuan-tuan yang mulia. Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala yang hidup ini Allah Taala jadikan daripada air tuan-tuan yang mulia. Tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya disebutkan dalam ayat yang lain tuan-tuan yang mulia. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan apabila dia berkehendak, apabila Allah Ta'ala berkehendak, dia sanggup mengumpulkan mereka ala jam'ihim idza yasha, lagi maha kuasa. Apabila Allah Ta'ala nak mengumpulkan ini semuanya tuan-tuan yang mulia, dia mampu, dia maha kuasa mengumpulkan. Selepas Allah Subhanahu wa taala menaburkan ini semua, binatang-binatang, makhluk-makhluk ni beranak bertebaran di seluruh dunia ni tuan-tuan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa apabila dia nak kumpulkan nanti tuan-tuan yang mulia satu ketika, iaitu di yaumul mahsyar. Kemudian wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang telah ditimpa, yang telah terkena kamu, yang telah menjadi musibah dalam hidup kamu, itu semuanya hasil daripada tangan kamu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya penyebab dia daripada kamu sendiri. Itu makna dia tuan-tuan yang mulia. Musibah-musibah yang datang kepada kita ni, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sebab diri kita tuan-tuan yang mulia, bukan sebab orang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurun bala, melaknat, menurun seksa, azab kepada kita, kepada kita pribadi, ataupun kepada satu-satu negara, satu-satu masyarakat. Fabima kasabat aidikum, semuanya ini adalah sebab ulah tangan kamu sendiri. Kamu sendiri yang memanggil bala ni tuan-tuan yang mulia. Kamu sendiri yang minta susah. Kamu sendiri yang cari masalah. Itu maksud dia tuan-tuan yang mulia. Maka kita jangan kita salahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapalah
orang Islam seluruh dunia sekarang ni bermasalah. Kan kita seolah-olah kita ni komplain Allah Taala, tuan-tuan yang mulia. Jangan main. Ini tanda kita masih ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia. Iman kita masih bermasalah. Kenapa orang Islam je yang susah di dunia ni? Kan? Kita tengok seluruh dunia. Negara-negara Islam yang besar-besar, yang kecil-kecil, semuanya bermasalah, kan? Kita tengok orang Palestin, orang Suria, orang Mesir, orang Libya, seluruh dunia bermasalah. Kenapa, kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab, bima kasabat aidikum, itu semua sebab diri kamu sendiri. Kenapa, tuan-tuan yang mulia? Karena kita tidak mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fafirru ila Allah. Kan? Allah seru kita, larilah kamu kepada Allah. Wala tafirru binallah. Jangan kamu lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia. Maka ni, tuan-tuan yang mulia, kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tengok muhasabah diri kita, tuan-tuan yang mulia. Hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabah, hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ya'fu an katsir. Namun begitu, kebanyakannya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak maafkan, tak tahulah, tuan-tuan yang mulia. Kebanyakannya kesilapan-kesilapan kita sendiri ni. Kebanyakannya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini, tuan-tuan yang mulia, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita selamat, tuan-tuan yang mulia. Kalaupun kita berada dalam azab, dalam kemusykilan ni, masih kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak akan dapat meloloskan diri kamu daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia. Tak akan lepas. Makna meloloskan azab di sini, fil ard. Fil ard maknanya di bumi ini. Fil ard maknanya dalam kehidupan ini. Jangan kita nak mengelak. Kita nak dapat lari daripada. No, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma antum bimu'jizina fil ard. Ingat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala fil ard. Makna fil ard ni azab di dunia, tuan-tuan yang mulia. Lebih-lebih lagi azab di akhirat, tuan-tuan yang mulia. Kita tak lepas, takkan boleh selamat kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pelindung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia. Dan tidak ada yang dapat memberi pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia. Maka kita jangan mencari perlindungan kepada selain Allah. Ada orang yang mencari pertolongan, mencari perlindungan kepada jin, kepada syaitan, tuan-tuan yang mulia. Macam-macam, tuan-tuan yang mulia, sekarang ni. Minggu lepas ada orang yang bertanya saya dah jawab dalam surat khabar perdana mingguan. Ada orang tanya, macam mana hukum dia scan? Hukum scan penyakit dalam Islam. Scan ni makna dia
Scan, kita ni perubatan Islam, kita boleh scan penyakit. Kan sekarang ada macam tu kan. Ustaz-ustaz pun ada buat. Jampi. Datang 10 kali. Dah ke Ustaz? Belum lagi. Jampi lagi. Sampai 20 kali, 30 kali. Sekali datang, 100. Kan? 10 kali 1000. 20 kali 2000. 30 kali 3000. Orang datang pun tanya, dah ke Ustaz? Ni dah lah. Dah 30. Dah 3000. 30. Dah 3000 dah. Dah. Apa sakit saya Ustaz? Dia pun tahu. Dia scan. Kita tengok ini yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan baca ayat untuk scan penyakit, tapi Rasulullah baca ayat untuk menyembuhkan penyakit, tuan yang mulia. Rasulullah pun tak tahu seseorang itu sakit apa kalau Jibril tidak bagi tahu, tuan yang mulia. Macam tu kedudukan perubatan di dalam Islam sebenarnya. Tapi ada ustaz, wallahu alam, sebab saya pun tak ada ilmu sampai macam tu. Dia baca ayat ni, dia baca ayat tu, dia baca ni, dia baca tu, dia pun tahu. Ini orang buat, dia cakap. Tapi nama orang ni kita kena rahasiakan, dia kata. Kalau saya bayar sampai 5,000 Ustaz, boleh tahu tak nama orang tu? 5,000 tak boleh tahu, 6,000 baru boleh tahu. Kata Ustaz tu kan. Tak apa Ustaz, saya boleh bayar 6,000 Ustaz. Saya nak selamatkan bisnes saya Ustaz. Okey, bagi 6,000. Ustaz tu pun bagi tahu kan. Orang ni buat. Ni masalah. Dah kita bermusuhan dengan adik-beradik. Kadang-kadang siapa buat dia cakap ni, engkau kan selalu bergaduh dengan isteri. Ya Ustaz. Isteri buat ni. Alamak, sungguh aku tak sangka Ustaz. Balik-balik bercerai. Dah yang mulia. Siapa buat? Engkau kan tak baik dengan mak mertua? Betul Ustaz. Mak mertua lah yang buat. Dalam keluarga siapa yang tak baik? Dalam keluarga. Oh, ini rahsia Ustaz. Kalau tak bagi tahu, kita tak boleh bagi tahu juga, kata Ustaz. Saya bergaduh masalah kami ni dengan ipar Ustaz. Ipar lah buat. Sudah. Ini tuan-tuan yang mulia. Ini masalah scan kan. Masalah tuan-tuan. Wallahu alam kan. Ini itulah tuan-tuan yang mulia. Kadang-kadang kita ni orang jalan-jalan tak pasal-pasal, pakai suruh pergi masjid, rajin ibadat. Kita pun dah panggil ustaz. Kita pun dah bagi pangkat dia ustaz. Tak pasal-pasal. Ini tuan-tuan. Ustaz tak mengaji, ustaz tak belajar. Inilah pasal dia. Siapa salah? Kita juga yang salah, tuan-tuan yang mulia. Kenapa kita nak ustaz-ustazkan? Orang tak ustaz. Panggil ustaz, orang sukalah. Tak pasal-pasal ustaz. Ustaz. Saya ustaz? Ustaz. Baguslah. Kan? Tak mengaji menjadi ustaz. Pandai baca Fatihah aja. Dah ustaz. Dia pun jadi bomoh lah, jadi apalah. Kita sendiri juga yang silap, tuan-tuan yang mulia. Yang salah, tuan-tuan yang mulia. Allah dah kata dalam Al-Quran Karim, tuan-tuan yang mulia, tidak ada siapa pun yang boleh memberi perlindungan dan pertolongan kepadamu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita baca surah Jin. Saya dah berapa kali dah cerita surah Jin, tuan-tuan yang mulia. Ketika satu hamba Allah ni tersesat di tengah-tengah padang pasir, dia pun berteduh di satu pondok orang mengembala kambing di tengah-tengah padang pasir. Sesat, tuan-tuan yang mulia. Nak cross padang pasir, nak sini pergi KL, jatuh ke Tanjung Karang, ke mana-mana dah sesat dah. Padang pasir luas, padang jarak, padang terkukur kan. Tak bertepi, tuan-tuan yang mulia. Masya Allah, tersesat. Lalu dia pun dah malam, tak boleh buat apa. Orang kalau dah malam, tidur situ lah. Tidur dekat pondok tu. Pondok orang mengembala kambing ni. Lalu masa dia nak tidur, dia ikat unta dekat satu pokok. Lepas tu dia pun, masa nak tidur, dia pun bercakap. Wahai penghuni yang ada di sini.
orang-orang yang ada di sini, tuan-tuan yang ada di sini, dengar elok-elok saya nak minta bantuan daripada tuan-tuan ni, jangan kacau saya. Jangan kacau unta saya. Saya nak menumpang di sini 1 malam je. Tolonglah saya. Dia pun bercakap dengan penghuni lembah itu. Kononnya ada yang penunggu situ. Siapa dia? Jin lah. Syaitan. Lalu tuan-tuan yang mulia, dia tidur. Tidur. Lepas tu tengah-tengah malam dia mimpi, tuan-tuan yang mulia. Dia mimpi seolah-olah ada orang kacau unta dia. Dia pun bangun. Tengok unta. Bahaya kalau unta mati. Boleh mati, tuan-tuan yang mulia. Dia pun tengok unta dia. Tak ada pun orang kacau. Dia tidur lagi, tuan-tuan yang mulia. Tidur lagi. Lepas tu dia mimpi lagi. Ada orang kacau unta dia. Betul-betul ada orang kacau. Dia bangun, dia duduk. Duduk perhati. Dia tengok, tuan-tuan yang mulia. Memang betul-betul ada satu orang ni datang bawa pedang nak sembelih unta dia, tuan-tuan yang mulia. Lalu datang orang tua. Kata orang tua ni, janganlah kacau unta manusia ni. Jangan kacau, jangan. Bergelut dengan orang tua ni. Satu orang muda, satu orang tua. Bergelut. Orang tua ni pegang tangan dia. Tapi dia nak juga bunuh unta ni. Dia duk perhati. Lala kata orang tua ni, kalau kau nak sangat unta ni, aku boleh bagi unta lain. Kata orang tua tu. Aku boleh bagi. Mana unta lain, kata pemuda ni? Ada atas bukit, pergi ambil. Banyak unta saya, pergi ambil seekor. Lah pemuda ni tak jadi bunuh unta dia, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Jin. Ada cerita ni dalam surah Jin. Tak jadi dia bunuh, tuan-tuan yang mulia. Kemudian, tuan-tuan yang mulia, orang tua ni panggil lah orang ni, manusia ni. Manusia, mai kejap. Manusia, jin panggil manusia, mai kejap. Kata dia lain kali, kalau nak minta perlindungan, jangan minta kepada jin. Ni kami jin, kata orang tua tu. Saya jin tua. Yang tadi jin muda. Kata orang tua tu. Habis macam mana? Kalau saya tak minta perlindungan, habislah saya. Saya nak minta kepada siapa? Minta kepada Tuhan Muhammad. Tuhan Muhammad? Ya. Kata jin tua ni. Kat mana Tuhan Muhammad tu? Kau pergi dulu ke Yathrib. Ada dia dekat masjid sana. Nama dia Muhammad. Dialah Nabi di akhir zaman. Tanya dekat dia. Betul ke? Betul. Nabi. Tak apa, saya nak jumpa. Itulah, jangan lagi minta perlindungan, minta pertolongan apa-apa kepada jin. Jin tak boleh buat apa, kata orang tua tu. Ini mujur saya, orang tua ni ada di sini. Kamu tengok. Tadi jin kan nak bunuh unta kau. Silat-silat kau dibunuh. Jin ni jahat, kata orang tua tu. Ni tuan-tuan yang mulia. Jin sendiri kata jangan minta tolong kepada jin. Minta tolong kepada Allah. Jin sendiri kata jangan minta perlindungan kepada jin. Jin tak boleh buat apa. Kita pula lain pula. Kita pula kata boleh minta pertolongan kepada jin. Kita pula minta perlindungan kepada jin. Lagi teruk maknanya kita daripada jin. Maknanya tuan-tuan yang mulia. Jin lagi elok, lagi faham lah makna dia. Ini cerita dia, tuan-tuan yang mulia. Maka orang tadi terus. Malam tu pukul 4 pagi terus dia menuju ke Madinah. Jumpa Rasulullah. Sampai sana. Tengok Rasulullah sedang minum teh tarik roti canai pagi-pagi kan. Dengan sahabat-sahabat dia. Bagi salam. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasulullah bangun. Terus bersalam dengan dia. Pegang tangan dia masuk dalam masjid. Sila duduk. Minum dulu. Makan dulu. Relax kata Rasulullah. Sedang duduk-duduk kata Rasulullah. Encik nak cerita kepada saya ke? Ataupun saya nak cerita kepada encik? Rasulullah nak cerita apa? Dia pun terkejut. Nak cerita apa? Kata dia. Saya nak cerita apa yang berlaku malam tadi. Di tengah-tengah padang pasir itu.
Oh, Rasulullah tahu ke? Saya tahu. Siapa bagi tahu? Allah bagi tahu. Jibril bagi tahu. Rasulullah pun cerita, tuan-tuan yang mulia. Kan kamu begini, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, masuk Islam je lah. Dia pun menguluk tangan, tuan-tuan yang mulia. Terus masuk Islam. Nampak tak, tuan-tuan yang mulia? Dia tak lagi minta perlindungan dan pertolongan kepada jin, tuan-tuan yang mulia. Memang ada kita minta pertolongan kepada, kita minta bantuan kepada orang jahat pun tak boleh, tuan-tuan yang mulia. Kita nak minta bantuan kepada perompak, nak hantar anak kita ke mana-mana, nak jaga rumah kita, minta tolong bagi pencuri suruh jaga rumah, ada ke patut, tuan-tuan yang mulia? Tak patut. Maka Allah bagi tahu siap-siap, tidak ada orang yang boleh memberi perlindungan dan pertolongan kepada manusia ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia. Maka kita mestilah mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dekat kita dengan Allah Taala, semakin kuatlah kita, tuan-tuan yang mulia. Semakin hebatlah kita mendapat perlindungan, mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam, kata Allah Taala. Dan di antara kehebatan, kebesaran, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tengok jawari fil bahri, jawar. Makna jawar ni kapal besar, tuan-tuan yang mulia, yang ada fil bahri, di laut. Ni tuan-tuan yang mulia. Ini cetusan kapal-kapal ni siapa yang buat, tuan-tuan yang mulia? Memanglah manusia buat. Tapi siapa yang mencetuskan idea ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia. Terutama pada masa Nabi Allah Nuh dulu, tuan-tuan yang mulia. Sebelum itu tidak ada perkapalan, tuan-tuan yang mulia. Perkapalan ni, bisnis perkapalan sebelum Nabi Allah Nuh tak ada, tuan-tuan yang mulia. Selepas tu baru ada. Nabi Adam tak punya kapal laut, tak ada, tuan-tuan yang mulia. Nabi Idris tak ada. Nabi Nuh yang ada. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh, tuan-tuan yang mulia. Ni bisnis perkapalan. Allah Ta'ala ajar Nabi Allah Nuh macam mana nak buat. Kalau nak berjalan, nak cross laut macam mana. Allah Ta'ala bagi satu kenderaan ni, tuan-tuan yang mulia. Ini kehebatan Allah, tuan-tuan yang mulia. Keagungan Allah. Kal a'lam, macam gunung, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok macam kapal kat laut tu kan, bergunung macam bukit, tuan-tuan yang mulia. Yasha' yuskinir riyaha fayadlalna rawakida ala dhahrihi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Jika Allah Subhanahu Wa Taala, jika dia berkehendak, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan laut itu. Tidak bergelora, tuan-tuan yang mulia. Tidak ada ombak-ombak besar. Tenang laut ini. Fayadlalna rawakida. Lalu jadi tenanglah kapal-kapal itu ala dhahrihi, atas permukaannya. Siapa yang bagi tenang laut ini sehingga kapal ini boleh berjalan, boleh berlayar dengan baik, tuan-tuan yang mulia? Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya itu pun satu kehebatan, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang sabar dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Au yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan perahu-perahu dan kapal-kapal ni, tuan-tuan yang mulia, sesuai dengan usaha mereka, sesuai dengan tingkah laku mereka, kemaksiatan-kemaksiatan yang berlaku dalam sesebuah kapal ni. Wa ya'fu an katsir. Tapi kebanyakan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan. Sekarang ini, tuan-tuan yang mulia, kapal-kapal besar sekarang ni, di situlah sebenarnya maksiat-maksiat besar. Berbulan-bulan duduk dalam kapal kan. 2 bulan, 3 bulan. Masuklah dalam kapal, tuan-tuan yang mulia. Tengoklah maksiat yang ada dalam kapal. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaafkan, tapi Allah lah bagi tahu wa ya'fu an katsir. Dalam pesawat maksiat, dalam kapal laut maksiat, mana-mana pun maksiat. Tapi Allah Taala
Kebanyakan Allah Ta'ala maafkan. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. Dan supaya mereka faham. Siapa mereka yang dimaksudkan di sini tuan-tuan yang mulia? Mereka-mereka yang melawan ayat-ayat Allah, yang mempermasalahkan ayat-ayat Allah, yang belum lagi yakin dengan ayat-ayat Allah. Sampai sekarang tidak belajar lagi, sampai sekarang tidak memahami lagi ayat-ayat Allah. Afala yatadabbarunal Quran? Kenapa mereka tidak mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita baca ayat Allah tu kita sudah pelajari ayat Allah? Belum tuan-tuan yang mulia. Kita sekarang ni kita baca aja. Tapi kita tak pelajari ayat-ayat Allah ni tuan-tuan yang mulia. Kita baca je lah. Baca Yasin, baca surah Sajadah, baca ni, baca tu. Tapi adakah kita dah belajar ayat Allah? Kalau kita dah belajar, kita dah faham ayat Allah. Kita baca ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita faham. Ini kita tak faham. Baca je lah. Baca ni, membaca ni bukan belajar tuan-tuan dan mulia. Yang dikatakan iqra' ni, iqra' Allah Ta'ala suruh belajar tuan-tuan dan mulia. Belajar sampai faham. Itulah makna dia belajar tuan-tuan dan mulia. Kita baca je. Tak faham? Tak faham. Mana tak belajar lah, tak faham tuan-tuan yang mulia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di sini supaya mereka tahu orang yang mempermasalahkan, yang bermujadalah dengan ayat-ayat kami, malahum mim mahsir, bahawa mereka tidak dapat lari daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Malahum mim mahsir, tidak akan mendapat jalan keluar daripada belenggu azab Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan yang mulia. Kita pernah tuan-tuan yang mulia membaca, mendengar ustaz-ustaz cerita apa yang berlaku di Basrah ketika dilanda kemarau panjang bertahun-tahun sampai sungai Tigris pun tuan-tuan yang mulia bermasalah ketika itu. Minuman putus tuan-tuan yang mulia, pokok-pokok kurma semua tumbang, kering tuan-tuan yang mulia. Datang satu waliullah, namanya Ibrahim bin Adham. Bila ditanya kepada Ibrahim bin Adham, tolonglah Tuhan doa. Kami dah puas berdoa kepada Allah. Salat istisqa, salat minta hujan, minta ni minta tu. Tapi tetap juga kemarau panjang. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada kami. Kata Ibrahim bin Adham, betul. Disebabkan engkau ni baca Quran je. Baca Quran. Baca Quran. Belajar baca Quran je kata dia. Tapi kamu tidak memahami Al-Quran itu. Kamu tidak mengamalkan Al-Quran itu. Maka ini Allah Subhanahu wa taala murka kepada kamu, kata Ibrahim bin Adham. Maka tuan-tuan yang mulia, orang Islam yang dimurkai sekarang ni tuan-tuan yang mulia adalah orang Islam yang baca-baca Quran je. Malam Jumaat baca Yasin. Berapa ayat faham Yasin? Yasin pun tak faham. 2 huruf Yasin. Apa makna dia? Tak faham ustaz. Kita bukan ustaz. Itu ustaz bolehlah. Ada ke macam tu tuan-tuan yang mulia? Memang tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala nak semua kita jadi ustaz. Ustaz, kalau semua jadi ustaz, ustaz tak boleh cari makan. Amai sangat ustaz. Masalah ustaz. Semua ustaz macam mana? Maka masa inilah nanti akan keluar kualiti ustaz. Ustaz yang berkualiti. Apabila kita semua ustaz, kan, adalah satu ustaz yang berkualiti tuan-tuan yang mulia. Maka kita semua bukan ustaz, maka datanglah ustaz. Ustaz apa tadi tuan-tuan yang mulia? Ustaz Bomo. Bomo. Dia bukan Bomo, dia ustaz. Ustaz. Dia bukan ustaz, dia Bomo. Dua-dua lah tu ustaz Bomo.
Ustaz Umar. Habis cerita tuan-tuan yang mulia. Maka tuan-tuan yang mulia, kita Allah Subhanahu Wa Taala suruh belajar Islam. Macam sahabat-sahabat belajar Islam tuan-tuan yang mulia. Suruh beribadat. Macam sahabat-sahabat Rasulullah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan yang mulia. Maka orang ni tidak terlepas daripada daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi tuan-tuan yang mulia. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat-nikmat ni kepada kita semua tuan-tuan yang mulia, itu memanglah merupakan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada hamba-Nya tuan-tuan yang mulia. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada nikmat, ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita dah dapat sekarang ni. Yang lebih mahal nilainya daripada apa yang ada pada kita ni. Wa abqa, dan lebih kekal. Iaitulah kepada disediakan kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kepada mereka-mereka yang yakin kepada Allah dan Rasulnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan mereka-mereka yang menjauhkan dosa-dosa kecil dan dosa besar, dan menjauhkan perbuatan-perbuatan keji dalam hidup dia, dan apabila mereka marah, hum yaghfirun, mereka memaafkan. Ini dia bermulalah ayat yang kita cerita tadi, yang diturunkan sebab pergaduhan Abu Bakar tadi tuan-tuan yang mulia. Bila dia marah dengan kawan dia, orang Arab ni kalau marah sungguh tuan-tuan yang mulia. Maki hamun habis mampus kita tuan-tuan yang mulia. Kalau dia marah, jangan main. Kadang-kadang dia lempar kita. Tapi dalam masa 5 minit, masa 5 minit je dia boleh cool balik. Macam ais dia cool tuan-tuan yang mulia. Dia peluk kita, dia cium kita. Pelik sungguhlah orang Arab ni. Dia tak ada dendam tuan-tuan yang mulia. Sedikit pun tak ada dendam orang Arab ni. Ini perangai orang Arab. Orang Mesir, orang ni, orang tu, itu perangai dia tuan-tuan yang mulia. Kita pula sikit sentuh perasaan kan, dah tak angkat telefon. Apa? Tak angkat telefon. Sikit yang kawan pun tak sedar. Yang kita ni dah terkena. Yang kita ni dah tersentuh perasaan. Kawan pun tak sedar. Bercakap-cakap je. Kadang bercakap kedai kopi apa semua. Dah sikit je. Dah dendam tuan-tuan yang mulia. 1 minggu tak angkat telefon. Telefon saya rusak lah. 1 minggu hari tu rusak telefon saya. Ni baru elok balik. Baru nak elok balik. 1 minggu tak nak cakap dengan kawan tuan-tuan yang mulia. Ini kita pula tuan-tuan yang mulia. Abu Bakar memaafkan. Semua orang dia maafkan. Abu Bakar baik. Semua orang dia baik. Dengan orang kafir, dengan musuh pun dia baik tuan-tuan yang mulia. Maka turun ayat ni tuan-tuan yang mulia. Dari 36-37 ni sampai kepada ayat 40 ni tuan-tuan yang mulia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia marah, dia maafkan. Ini tuan-tuan yang mulia. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salah. Dan balasan yang lebih baik di sisi Allah tadi akan diberikan juga kepada mereka yang menyahut perintah Allah, kepada mereka yang tidak komplain Allah, kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada mereka yang mau bertolak ansur, kepada mereka yang mau mengikut Allah dan Rasulnya. Wa aqamus salah, dan kepada mereka yang mendirikan salat. Wa amruhum syura bainahum, dan mereka selalu bermusyawarat dalam hidupnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kepada mereka yang tak kedekut, yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun,
Dan kepada mereka yang apabila diperlakukan dengan kezaliman, mereka membela dirinya dengan merujukkan kepada Allah dan Rasulnya, bukan dengan emosional, bukan dengan mengamuk, tuan-tuan yang mulia, tapi rujuk kepada Allah dan Rasul, tuan-tuan yang mulia. Inilah tuan-tuan yang mulia santapan kepada kita pada pagi yang mulia ini. Beberapa ayat ini tuan-tuan yang mulia menjadi panduan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa khtim bis salihati amalana tawaffana muslimin wa alhaqna bis salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.